Okay, Assalamualaikum and good afternoon semua orang. So, ini ialah satu-satunya lah means untuk online lab ni, online session ni kita buat satu je. Okay. So actually minggu selepas mid-sem, we got 3 weeks kan, another 3 weeks for the lab session. But then week 9 punya labs, kita akan ambil kira markah untuk week 7. Okay, means untuk satu lab je lah. Okay, section untuk week 6, untuk week 7 dan week 9 kita ambil satu lab je. Okay, section untuk week 10 dan 11 pun kita ambil satu lab je. So this will be your lab, your activities. Okay, untuk lab MSKE, makmal sistem kuasa elektrik. Dengar tak? Dengar doktor. Kalau tak dengar beritahu kalau saya terkeluar ke beritahu dekat WhatsApp. Okay, so untuk lab makmal sistem kuasa elektrik ni, saya pilih lab yang pertama, power factor correction. So saya akan terangkan dulu apa aktiviti awak akan buat dekat lab ni lah. Okay, imagine kita pergi lab. Okay, so saya akan brief apa yang awak akan buat untuk lab ni. And then baru kita akan go through awak punya part, okay, task yang awak kena buat. Okay, so right, learning outcomes for this activity to understand the power factor correction method, okay, and then to calculate the reactive power compensation. This will be the capacitive part, okay, with subject to operating power factor. And then the third outcomes, to observe power factor behavior by connecting resistive inductive loads first, okay, and then we calculate the capacitive part. Then we parallel the capacitive to the system. Okay, so ada tak baca-baca sikit lab ni pasal apa? Anyone yang dah go through the module for this power factor correction? Dia tak ada siapa, semua tunggu aja ni. Macam biasalah awak-awak ni nak masuk lab pun tunggu je instruction baru nak faham kita nak buat pasal apa. Okay, tak apalah. So kat ni saya brief sikit lah So this will be the lab execution. Okay. So imagine, okay, kita ada, this is your board board dekat lab. Okay, ada power yang besar ni, power board yang besar ni. Saya tunjuk ni, nampak tak cursor? Boleh nampak tak cursor ni bergerak? Nampak doktor. Nampak doktor. Okay. Tak nampak? Nampak kan? Nampak. Macam mana? Okay. Okay, so ni macam board besar lah dekat atas meja tu kita ada board besar ni. And then yang resistive loading unit dan inductive loading unit ni adalah dua board yang berlainan. Okay, so awak kena ambil lain. Okay, so board besar ni ialah this one. The first part, this one is the supply. Okay, supply daripada soket lah. Okay, 3-phase supply masuk kat sini RST. Okay, sini RST, 3 wire masuk, 3 kabel masuk kat sini. And then this is the main supply. Okay, you turn on. Okay, you turn on this switch to 1. Okay, tapi sebelum awak turn on, awak kena lengkapkan lah connection wiring ni semua. Okay.
So how are you going to connect this whole part? Okay, this one we have the main switch. Okay, pertama ni main switch, and then the second block here is the circuit breaker. Okay, this one is the power factor punya meter. Okay, this is the power factor meter. Dan macam-macam lagi lah kita boleh baca sebenarnya yang dekat dan tengah-tengah punya meter ni And then kita akan guna yang belah kanan atas ni ialah just the power factor meter. Okay, this is the analog. Okay, analog meter. This one is the digital. Yang mana kita boleh ukur macam-macam lagi lah sebenarnya tapi kita fokus kepada power factor. Okay, the same as this one. Okay, lepas tu yang bawah ni ialah connection untuk pergi ke load. Okay. Load dia macam mana? Lepas masuk meter ni akan connect dekat point sini and then keluaran dia pergi ke load. Okay. Pertama sekali load yang awak kena pasang ialah resistif dan induktif. Okay. Connection ni adalah secara parallel. Okay. Parallel, resistif dan induktif dan in star connection. Okay, dalam bentuk star, not the delta. Okay, don't use the delta one, kita use the star connection. Okay, so daripada soket tu supply masuk dekat main switch. Okay, and then three phase connection ni masuk ke circuit breaker. Okay, RST. R masuk R, S masuk S, T masuk T lah point dia, circuit breaker. Okay, dari circuit breaker ni, keluar circuit breaker, baru pergi ke load. Okay, RST kat load sini. Okay, so kat mana measurement yang kita kena buat? Okay, inilah dia kita nak ukur power factor kan. So we use this digital and the analog. Okay, tapi kat lab biasanya kita akan tengok yang digital saja. Connection kat sini dia tunjuk untuk kedua-dua connection lah. Okay, untuk this meter kita perlu ada supply. Okay, kedua-dua meter ni perlu ada supply. So supply tu ambil daripada ni tadi this one. Okay, antara dua line ni, okay, H2. Okay, yang mana antara dua lah, R dengan S ke, S dengan T ke. Okay, so dua ni masuk ke sini. Okay, this will be the supply for your digital meter. Okay, for this analog pun kena ada supply. Okay, supply dia pun sama. Dia ambil daripada antara R dan S. Okay, pergi ke analog meter. Okay, apa lagi yang kita perlukan untuk dapatkan power factor? Mesti ada current. Okay. So seperti kita tahu, current mesti pasang sesiri ke selari? Sesiri. Dengar ke tak? Okay, sesiri. Okay. Current pasang sesiri. So, selepas main switch ni, kita ada current transformer kat sini, kecil. So, dari current ni masuk sini, output dia pergi analog meter. Okay. And then output dari analog meter ni baru pergi ke kat sini lah. Okay, dia pasang sesiri. Alright. And then dah settle untuk measurement meter. Okay. Then keluaran untuk load ni baru pasang ke resistif dan induktif. RSTN ni kita follow je. Okay, R masuk sini. Lepas tu connect pergi sini. Okay. And then follow lah connection yang dalam gambar ni kalau kat lab So RS, T dan juga neutral. Right. So dah settle connection, kita boleh start the system. Okay, first, what do you expect? Okay, power factor yang dapat nilai power factor yang awak perolehi daripada sistem ni. Kita ada R, kita ada L punya load. So what do you think the power factor will be? Power factor yang terbaik, berapa yang kita nak?
What is the value for the power factor Satu. for a good system? Satu doktor. Satu satu. Okay. Satu tu ialah unity power factor, okay? Macam mana kita dapat satu? Satu tu kalau without the inductive load. Kita letak resistor je. Okay, kalau load awak ialah resistor je, then you will get power factor equals to 1 ataupun 0.99. Okay, memang tinggi lah without the inductive. Tapi ni sebab kita connect sekali dengan inductive. Okay, so this will mean your power factor you will not get 0.95 above. Okay, mesti akan rendah lah. Okay, so this is example untuk table 2.1. Okay, kat sini saya dah bagi nilai-nilai dia. Okay, nilai yang awak akan dapat bila awak turn on the system. Okay, step LRD means R2 nilai resistif tu beban dia satu saja. Stick dekat satu saja. Okay, contoh yang lain pertama beban untuk R satu, beban untuk L satu. Okay, means awak switch on R satu kali, switch on the inductive satu kali. Okay, untuk yang kedua, R2 kita stay satu tapi tertambah lagi inductive. Okay, this one is one inductive, this one is two inductive, double. Okay, so what do we expect? The power factor will decrease lah. Okay, sebab inductive dia makin banyak. Faham So kat sini sampai 5 switch inductive awak kena switch on. So means resistive dia sama tapi inductive dia semakin bertambah. Okay, then what will happen to your current? Okay, line current pun akan bertambah, power factor berkurang. Okay, disebabkan kehadiran induktor, nilai induktor yang banyak. Okay, power factor pun berkurang. Okay, so dalam eksperimen ni, okay, apa yang kita nak ialah you need to calculate, okay, what is the required VAR. Required VAR ni maksudnya berapa banyak nilai reactive power yang kita kena inject, okay, untuk membetulkan balik power factor ni, meningkatkan balik nilai power factor ni. So that means we need to add QC, we need to add capacitor selari. Mean you already have the resistor and the inductor, but now you need to add capacitor, okay, in order to increase the power factor. Faham tak? Faham. Okay, so okay so dalam table ni saya dah bagi nilai current, nilai power factor. Okay, you need to calculate the power. Power is set 3 V line I line cos theta. So you just follow this formula. Okay, you need to calculate one by one tunjukkan nanti kat report, calculate one by one. Set 3 VL. Your V line is 415 volt. And then your I line is here. This one is your cos theta. Okay, cos theta ni kat lab ramai yang salah kira. Okay, diorang kira cos 0.85. So akan jadi salah lah nilai dia semua. Kalau satu dah salah, semua ni akan merebak salah. So actually cos theta ni ialah the power factor. Okay, because power factor equals to cos theta itself. Okay, so cos theta ni ialah ni lah 0.85. Set 3 darab 415 darab 3.5 darab 0.85. So you will get the value for the power. Okay, so you calculate all the 5 values, okay, for this power. And then what is your QC? The required reactive power yang awak kena inject. So you need to use this formula, okay, to get these values for the required VAR. Okay, the formula is QC equals to P. Okay, this one, the P that you calculate. Okay, P times tangent theta 1 minus tangent theta 2. Okay, what is tangent theta 1? Okay, theta 1 is here for the measured
power factor before you add the C. Okay, this is the theta 1. Okay, means cos theta 1 kat sini, desired power factor is cos theta 2. So awak kena inverse lah. Inverse cos tu dapatkan theta 1 and then cari tangent dia pula, theta 1. Okay, same as this one, tangent theta 2. Okay, get the inverse cos for this theta 2. Okay, then dah dapat sudut, baru cari tangent theta 2. Okay, use this formula to get the QC. Okay, value for QC. Alright, then how about this one? Required step. Okay, required step, kita akan follow table 2.2 dalam lab sheet. Okay, kat table 2.2 tu ada tunjuk required var. Okay, this one is for delta connection, this one is for star. So you follow the star connection. Means that if you get the required var here around this value, okay, means lebih kurang sikit ataupun lebih sikit daripada 1/4, then required step is 1. Okay, if you get the required var is 3000, okay, then the step is 4. Okay, yang mana yang paling hampir dengan nilai-nilai ni. Okay, then you take that step. This step ialah untuk capacitor. Okay, this step ialah untuk capacitor. So awak tulis kat sini nanti berapa banyak step awak kena letak. Misalnya this one is 1, this one is 3 ke kan. So awak tulis kat sini. So this means berapa banyak switch yang awak kena on for that capacitor. Okay, dah dapat required step ni. Then bila dekat lab tu kita akan connectkan satu lagi block, capacitive block. Okay, we still connect the resistive and inductive, but for this time kita tambah capacitive part, capacitive unit, okay, in parallel with these two. Okay, so bila dah parallelkan capacitive ni, then kita start balik eksperimen. Okay, dengan follow table ni, naikkan L1, R1, C berapa, okay, C1 ke, C2 ke, then kita akan tengok dia punya power factor. Baru kita isi power factor kat sini. Okay. So for this online lab, okay, sebabkan kita tak boleh buatkan betul-betul, so I just need you to expect lah berapa sebenarnya power factor yang awak akan dapat. Boleh tak? Faham tak? Maksud doktor yang expect tu macam mana? Faham tak? Doktor? Okay. Awak dah buat power factor correction. Awak dah buat power factor correction kan? Dah calculate semua. Okay. Your desired power factor tadi adalah 0.95. Okay. And then you have include this value tadi in the calculation. Okay. So what is your expected power factor? Faham tak anyone? 15 orang ni. Takkan tak ada yang faham? Doktor, Letak je berapa doktor? 0.95 ni 94 boleh kan? Tak nak. Saya tak letak maksud berapa. doktor ada Yang awak, okay, awak kena letak lebih daripada. Okay, just put sign yang lebih daripada tu. Tahu kan 3 segi tu, lebih daripada berapa yang awak expect. Okay doktor, faham. Okey doktor. Berapa? Saya tanya berapa? Awak expect lebih daripada berapa?
Mana? Siapa nak jawab? Lebih daripada berapa? Lebih daripada power factor asal boleh doktor? Berapa? 0.86 doktor. This one. Yang ni. 0.86. Tak nak. Jawapan tu salah. Dia lebih besar daripada 0.86. Salah. Salah. 0.95. Lebih daripada 0.95. Kenapa? Sebab awak dah include nilai ni tadi dalam calculation. Ni tadi ni, theta 2 tadi kan dah masukkan kan? So maksudnya nilai ni lah yang kita nak. Okay? So suppose awak punya power factor awak akan dapat mesti lebih pada ni, 0.95. Okay, akan dapat 1 maybe, 0.99, 1. Okay, so dia tak akan kurang dari 0.95. Sebab kita dah targetkan nilai ni dalam awak punya calculation tadi. Okay. Boleh tak? So Boleh. expected power factor ni mesti letak lebih daripada 0.95. Tak nak nilai, awak buat tanda lebih daripada tu je. Okay, yang penting awak faham eksperimen ni macam mana. Okay, nak calculate power divided by step tu macam mana. Okay, nak connection untuk capacity tu macam mana. And then you get the value lah. Okay. So, itu briefing dia lah. Okay, apa yang awak kena buat? Okay, buat video presentation. Okay, all members taking part. 3 orang ni kena cakap. Gila-gila lah kan maksudnya. Okay, video presentation. Explain what is power factor. Okay, what will you do for this activity? And then show the connection of the system. Okay, ikut creativity, awak boleh lukis blok sendiri. Okay, means supply, you ada circuit breaker, and then ada meter, and then ada loads. Okay, and then explain the connection. Sama macam saya explain tadi ni. Okay, saya nak awak buat semula. Okay, awak buat lab ni macam mana. And then expectation on power factor, conclusion. Okay, why power factor correction is important. Okay, so for number 1 ni semua dalam video presentation. Okay, so number 2 seperti biasa report lah results. Okay, result tu satu je. Awak tengok dalam modul ada 3 table awak kena isi kan? Siapa buka modul? Betul doktor, 3 table. Ada 3 table Okey. Ya, betul. Tapi kat sini saya nak buat satu table je. Table 2.2. Yang pertama je, table yang pertama je. Untuk awak punya report. Okay. So results with calculation. Okay, calculation dia tunjuk. And then jawab soalan, question, discussion, conclusion. Lepas tu guna juga cover report untuk MSKE. Untuk saya isi markah nanti.